KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Macam mana anda semua? Afiq harap semuanya sehat. Jaga kesihatan, jaga pemakanan sebab masih lagi dalam musim SPM. Sebab mungkin ada juga di kalangan anda calon-calon yang dah rasa lega sebab subjek-subjek teras dah lepas. Tapi ada juga di kalangan anda juga calon-calon SPM yang masih lagi menanti, ada lagi ni subjek yang masih lagi anda nak kena jumpa ni. Jadi be calm, be relax, be positif. Jangan rasa macam dah tenang sangat sebab anda masih lagi dalam musim perjuangan. Jadi teruskan. Alright? Dan kepada anda yang dah rasa macam relax tu, dah boleh ke sana, dah boleh ke sini sebab walaupun kita tahu SOP, ada beberapa SOP yang telah dilonggarkan tetapi kita perlu patuhi SOP. Jadi kalau ada kalangan anda semua nak pergi jumpa dengan kawan-kawan, nak pergi makan ke, pergi minum, nak pergi ke pusat membeli belah, ingat patuhi SOP. Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, scan MySejahtera, cek suhu dulu, barulah kita boleh masuk ke mana-mana tempat premis terbuka. Alright? Dan apa yang paling penting, gunakan hand sanitizer untuk jaga kebersihan tangan anda sebab kita tak tahu kita sentuh kat mana-mana. Betul tak? Dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi hari ini dalam Road to Success kita nak buat latih to be. Macam biasa, kita akan ada seorang guru jemputan kita pada hari ini. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita dan apakah subjek kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itu dia profil guru kita pada hari ini. Subjek kita iaitu Seni Reka Tanda Kertas 1. Dan sekarang saya dah pun bersama dengan guru jemputan kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu lebih selesa untuk digelarkan sebagai Cikgu apa? Cikgu Ashhadi. Cikgu Ashhadi. Okey, baik Cikgu. Jadi, saya nak tanya juga tentang subjek kita pada hari ini. Seni Reka Tanda ni sebenarnya untuk pelajar-pelajar seni sahaja ke ataupun sebenarnya terbuka untuk pelajar-pelajar lain juga? Pelajar sains pun boleh ambil. Macam mana tu, Cikgu? Okey, untuk pelajar seni reka tanda ni terbuka kepada pelajar-pelajar selain daripada aliran sains ataupun sastra. Okey, semua pelajar boleh ambil untuk memasuki bidang teknik vocational. Okey, siapa-siapa pelajar yang layak yang dan berkemahiran boleh masuk kelas seni reka tanda. Okey. Jadi mungkin saya pun tak pernah tahu yang subjek seni reka tanda ni wujud waktu saya sebab saya SPM tahun 2014. Baiklah, jadi Cikgu, sebelum itu kita nak mulakan latih tubi kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu kita nak tengok juga pandangan calon tentang subjek yang kita nak buat latih tubi pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan VT ini dulu. Jom. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ansyafika. Saya calon SPM 2020 di SMK Bandar Baru Sentul. Saya mengambil mata pelajaran vocasional seni reka tanda di sekolah ini. Bukan mudah untuk membawa mata pelajaran ini kerana perlu mempunyai kerjasama yang tinggi, minat dan juga kemahiran yang tinggi. So, all the best semua calon SPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum, saya Muhammad Ali Fahan bin Muhammad Ali. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Saya tak sangka yang saya dipilih dapat belajar subjek seni reka tanda di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Subjek ni agak susah kalau kita tak bagi perhatian atau tak faham ke. So setiap kali nak belajar kena teliti dan tekun lah supaya kita dapat belajar dengan lancar. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon tentang subjek kita pada hari ini iaitu seni reka tanda. Baiklah, sebab tadi ada juga yang kita dengar macam
kalau nak ambil subjek ni kita kena kreatif cikgu. Kemudian pemilihan warna yang menarik juga dapat memberikan penonjolan pada reka tanda kita. Baiklah. Jadi cikgu, saya sebelum kita nak mulakan latih tubi kita pada hari ini, kita nak buat demonstration sikit lah cikgu. Kita kena patuhi SOP. Jadi cikgu boleh ikut saya ke meja sana. Dan seperti biasa cikgu, saya ada sediakan tempat menyimpan mask dan kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Dan silakan cikgu. Ya, okey. Sebab biasalah kita kena patuhi SOP. Macam biasa, macam tadi Afiq dah pesan kepada anda semua, kalau anda nak ke mana-mana atau pergi ke pusat beli belah ke, jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer sebab kita perlu jaga kebersihan diri kita. Baik cikgu, dan silakan untuk kita buka mask sebab nanti cikgu nak mula mengajar. Tapi sebelum kita mulakan latih tubi kita nanti, sebab saya pun mungkin nak bagi peluang kepada anda semua supaya berehat terlebih dahulu dan kita sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi kita dah berkenalan dengan cikgu, kemudian kita dah tengok pandangan calon tentang subjek kita hari ini, iaitu seni reka tanda kertas 1. Dan sekarang cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita, kita nak bersama dengan pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul. Mari kita lihat wajah mereka. Mana mereka ni? Assalamualaikum semua. Sehat? Waalaikumsalam. Alright. Okey. Jadi semua dah ada nama kat sini. Afiq boleh kenalkan seorang demi seorang lah. Kita ada Ain Syafiqah, kita ada Aiman Isaac, kita ada Fatur Rahman, Asri Najwa, Khairul Amirin dan juga Nur Jannah. Nur Jannah tu dekat luar tu. Oh. Okey. Baik, jadi cikgu, kita dah berkenalan dah dengan pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul. Saya serahkan semuanya kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya ucapkan kepada calon-calon SPM tahun 2020 yang mengambil seni reka tanda. Okey, untuk hari ini Cikgu Muhammad Ashadi bin Muhammad ingin berkongsi tips-tips untuk kita menjawab soalan seni reka tanda supaya kita dapat membantu pelajar membantu pelajar untuk skor dalam subjek seni reka tanda. Okey, ini adalah pelajar-pelajar saya daripada SMK Bandar Baru Sentul. Baik. Okey, apa khabar semua? Okey, okey, baik ya, sihat. Ini adalah calon-calon SPM tahun 2020. Okey, untuk kali ini saya akan kongsikan beberapa teknik menjawab bahagian A, bahagian B dan bahagian C untuk soalan seni reka tanda. Okey, pelajar-pelajar saya sudah bersedia ke belum? Sudah. Okey, sudah. Terima kasih. Baik. Baik. Dah. Okey, kita akan tengok kepada soalan yang pertama. Okey, saya ini adalah latar belakang diri saya. So saya dah kenalkan tadi ya. Okey, kita terus kepada format pentaksiran ya. Okey, format pentaksiran ni kalau kita tengok di sini ada perkara tentang pentafsiran berpusat. Okey, yang pertama jenis instrumen. Okey, dia ada dua, iaitu ujian subjektif. Okey, yang kedua adalah tentang jenis item. Okey, ada
item respon terhad dan ataupun terbuka. Kemudian kita ada bilangan item. Okey, bahagian A kita ada 10 soalan, bahagian B ada 3 soalan dan bahagian C ada 2 soalan. Okey, untuk jumlah skor, bahagian A kita ada 50% daripada skor dan bahagian B ada 30% serta bahagian C ada 20% ya. Okey, kalau dari segi ujian pula ya, kalau kita tengok bahagian A ada masa yang diberikan sebanyak 50 minit. Okey, bahagian B 40 minit dan bahagian C 60 minit. Itu adalah tentang format pentafsiran yang mana kita kena tahu ya. Okey. Okey, pelajar saya jelas ya? Okey, kita pergi kepada yang kedua ya. Slide yang kedua. Okey, format pentafsiran ni perkara yang keenam adalah untuk difokuskan kepada wajaran konstruk ya. Maknanya pentafsiran berpusat berdasarkan kompetensi eviden pengetahuan. Itu bahagian A, prosedur 50%, aplikasi 30% dan juga kreativiti 20% untuk bahagian C. Okey, kalau kita tengok di sini disebut aras kesukaran ya. Bahagian A aras rendah, maknanya 10 Di sini saya silap tulis Okey, ini adalah 10 skor dia. Okey, untuk aras B, bahagian B dia punya kesukaran, aras kesukaran sederhana 3 dan bahagian C aras tinggi 2 soalan ya. Okey. Okey, yang ke-9 adalah alatan tambahan. Okey, pelajar calon-calon SPM jangan lupa masa-masa peperiksaan sila bawa kalkulator biasa, pensel pemadam, pembaris dan juga pensel warna. Okey. Okey, untuk bahagian soalan peperiksaan, okey, kita akan tengok kepada soalan yang berdasarkan kompetensi yang dilakukan semasa kerja amali. Okey, soalan ni tertumpu kepada soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C ya. Okey, soalan untuk bahagian A kita ada 10 soalan, mana kita darab dengan 5 markah. Setiap satu soalan ada 5 markah ya. Okey, yang kedua bahagian B ya, 3 soalan darab dengan 10 markah ataupun 10 skor. Okey, bahagian C ada 2 soalan darab dengan 10 markah ataupun 10 skor. Okey, keseluruhan adalah 100% ya. Okey, kalau pelajar nak cemerlang, nak dapat kepujian, mesti lulus 100%. Okey. Kita akan pergi kepada tips menjawab bahagian A. Okey, yang ni cikgu akan kongsikan macam mana tips untuk kita menjawab bahagian A supaya jawapan kita dapat diterima oleh pemeriksa. Okey, untuk bahagian A, kita mesti baca dan fahamkan kehendak soalan. Okey, baca dulu soalan, betul-betul faham. 2 kali pun tak apa kalau kita baca. Supaya kita dapat memahami soalan dan gariskan kata tugas. Okey, kalau kata tugas itu menunjukkan memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang kita belajar dalam modul-modul yang kita belajar itu, kita kena gariskan ya. Okey. Untuk yang seterusnya adalah kena pilih jawapan yang betul. Ada langkah yang kedua, pilih jawapan yang betul. Okey, yang ketiga, tandakan right bagi yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkenaan ataupun susun langkah kerja dengan betul. Okey, yang ni kita akan tengok sekejap lagi soalan yang berdasarkan gambar rajah dan juga yang menentukan sama ada soalan itu betul atau salah. Kita perlu tengok kepada kata kerja yang berfokuskan langkah kerja. Okey, kemudian semak semula jawapan supaya kita betul-betul puas hati semasa menanda soalan tersebut. Okey. Baik, silakan cikgu. Okey, contoh bahagian A. Okey, bahagian A adalah soalan aras rendah. Soalan aras rendah. Okey, di sini ada rajah menunjukkan sebuah logo. Okey, sebuah logo adalah rajah yang ditunjukkan ada sebagai contoh
salah satu model ataupun modul yang kita belajar dalam seni reka tanda. Okey, yang ni adalah modul yang pertama, itu asas seni reka tanda. Okey, soalan berbentuk soalan betul ataupun salah. Okey, berdasarkan rajah 1, tandakan right bagi penyataan kerja menghasilkan logo yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan di dalam ruang jawapan. Okey, kalau kita tengok di sini penyataan kerja itu dia bagi kepada 5 penyataan langkah kerja. Okey, di sini kita tengok ada beberapa penyataan berkaitan dengan logo. Okey, tips yang pertama, calon-calon SPM seni reka tanda, tolong baca dengan teliti dan fahamkan maksud logo tersebut. Penyataan yang dinyatakan di dalam ruang kerja. Okey, kalau kita tengok di sini, ada yang pertama, melukis logo yang dipilih. Okey, Ain, saya nak tanya. Langkah yang pertama apa yang betul tentang melukis logo? Yang dipilih. Sekali lagi Ain. Ulangkan sekali. Melukis logo yang dipilih. Okey, bagus. Bermakna di sini melukis logo yang dipilih berkaitan dengan proses membuat logo. Okey, kita tengok yang kedua, mewarna logo yang telah dilukis. Okey, Aiman, betul atau salah mewarna logo yang telah dilukis? Mewarna logo yang telah dilukis salah. Okey, okey, seterusnya kita tengok kepada Betul, yang ketiga. betul. Aiman, pastikan jawapan kamu betul. Jadi cikgu jawapan dia betul ataupun Okey, salah tu? kalau kira jawapan dia Okey, betul. Betul. Okey, Aiman tak fokus lah. Dia confused. Confuse. Tak apa. Okey, tak apa. Yang ni kita kena baca betul-betul soalan, faham betul-betul maksud yang diberikan. Tak apa, buat silap sekarang tak apa. Jangan nanti waktu periksa. Ya, betul. Aiman, betul. Tak apa Aiman. Baik. Okey, silakan. Okey, cikgu. yang ketiga, menekap garis rupa logo. Makna ini kita tekap. Masa kita buat logo tu, kita tekap tak logo ataupun kita lukis berdasarkan idea yang kita buat tu. Pelajar-pelajar kena faham. Ada tak proses membuat logo itu kita menekap? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey. Bagus. Maknanya kamu ingat proses membuat logo. Maknanya kita tak ada proses menekap. Okey, kita tengok yang keempat. Membuat beberapa lakaran idea. Okey, Jannah, saya nak tanya. Sebelum kamu membuat logo, ada tak buat lakaran idea? Ada. Okey. Makna berapa lakaran biasa Jannah buat? Ya. 3. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok betul tak membuat berapa lakaran idea? Betul atau salah? Pelajar-pelajar saya? Betul. Okey, betul. Okey, bagus. Betul. Okey, yang kelima, menggunakan span untuk menghasilkan warna yang sekata. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Okey, kalau soalan yang mana yang awak tak pernah buat, yang kita tak pernah buat semasa membuat proses logo, kalau tak ada dalam penyataan langkah kerja, so bermakna benda tu salah. Okey, kita akan tengok jawapan. Okey, di sini adalah berkaitan dengan proses membuat logo. Kalau kita tengok dekat sini, pastikan kamu tanda right dan pangkah. Makna di sini ada tanda pangkah. Makna ini adalah untuk soalan betul ataupun salah. Satu soalan mewakili satu skor. Kalau 5 soalan betul, 5 skor. Okey. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, ini adalah contoh bahagian A yang melibatkan soalan yang berbentuk menyusul langkah dengan menulis A, B, C, D dan E di ruang jawapan. Okey, untuk rajah yang ketiga, menunjukkan sebahagian kerja menampak vinyl menggunakan skuji. Okey, Okey, Fatul, kamu pernah tak buat menampak vinyl menggunakan skuji? Semasa kita
berada di bengkel? Pernah cikgu, pernah. Okey, pernah bagus Okey, makna kamu ingat proses semasa menampar Winil. Okey, kita tengok kepada soalan Okey, Rajah 3 menunjukkan sebahagian kerja menampar Winil menggunakan skuji Okey. Kat sini dia ada penyataan A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja menampar Winil yang tidak mengikut urutan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada penyataan langkah kerja dia bagi 5 sahaja Okey, bermakna ruang jawapan ini ada 5 langkah-langkah yang pertama. So kita kena ikut susunan yang betul Okey, yang pertama Asri. Agak-agak yang mana yang pertama yang perlu kita lakukan semasa menampar Winil menggunakan skuji? C. Memilih saiz skuji yang sesuai. Okey, bagus. Memilih saiz skuji yang sesuai. Okey, seterusnya selepas memilih saiz skuji yang sesuai, okey, yang kedua, apakah langkah yang kedua ataupun cara yang kedua kita perlu buat Okey. Untuk soalan yang kedua adalah apa yang perlu kita buat? Okey, Ain. Saya nak tanya yang soalan langkah yang kedua semasa kita menampar Winil. Memegang skuji dengan betul, dengan cara yang betul. Okey, bagus. Memegang skuji dengan cara yang betul. Okey, kalau soalan macam ni kita kena tanda di tepi di luar kotak pun boleh Maknanya di sini satu. Okey, dua. Okey, dua Okey, dua. Dan yang ketiga, okey. Pelajar-pelajar, yang ketiga jawapannya apa? Selepas E. Okey, E. Bagus Okey. Yang ketiga, meletak skuji secara menegak pada permukaan Winil. Okey, calon-calon SPM, seni reka tanda, awak jangan takut makna kita boleh tanda nombor di luar penyataan hasil kerja. Okey, yang keempat. Okey, pelajar yang keempat, jawapan yang keempat apa dia? B. Okey, B Okey, kat sini B kita tanda B. Maknanya langkah kerja yang keempat Okey, langkah kerja yang kelima semestinya adalah D meratakan Winil menggunakan skuji. Okey, kita tengok jawapan. Okey, yang ini adalah skor markah yang diberikan pada soalan yang kedua ni Maknanya mengikut langkah kerja yang dihasilkan. Okey, untuk yang ketiga, soalan berbentuk memilih penyataan ataupun jawapan yang betul sahaja. Okey, yang ni kalau kita tengok Rajah di sebelah adalah Rajah membuat apa tu? Khairul, Rajah di sebelah tu, Rajah pelajar gambar sedang melakukan proses apa tu? Khairul, cuba jawab. Okey, sila onkan mic. Baik. Membuat apa? Okey, Khairul. Okey, pelajar lain boleh bantu. Okay, siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu tu? Okey, kita menghasilkan apa? Membuat tulisan gaya bebas. Okey, membuat tulisan gaya bebas pada kain rentang. Okey, bagus. Okey, kalau tengok berdasarkan Rajah 2 menunjukkan sebahagian kerja menghasilkan tulisan gaya bebas satu strok pada kain rentang. Okey, kita dah tengok Okey, kata kunci dia kita tengok kepada kain rentang. Pelajar kalau boleh tanda kata kerja yang menunjukkan sebahagian kerja membuat kain rentang. Maknanya kita bulatkan pada kain rentang. Maknanya kita dah tahu jawapan modul ini berdasarkan kain rentang. Okey. Berdasarkan Rajah 2 tandakan right bagi 5 penyataan kerja menghasilkan tulisan itu yang betul di dalam ruang jawapan. Okey, kalau kita tengok penyataan kerja dan ruang jawapan. Okey, di sini dia bagi 7 dia bagi 7 penyataan Okey, kita akan pilih 5 daripada 7 penyataan kerja
Okey, kalau soalan macam ni kita perlu right saja. Kalau kita tengok dekat sini, senang saja right. Tak ada pangkah pun. Okey, untuk soalan macam ini kita perlu pastikan jawapannya betul-betul kena tanda right. Maknanya yang salah jangan usik apa-apa. Jangan tanda apa-apa pada ruang jawapan. Tandakan right sahaja supaya kita dapat skor 5 skor. Okey, pelajar-pelajar saya. Okey, mana yang pertama? Pertama. Melukis garisan panduan penghurufan. Okey, bagus Ain. Melukis Melukis garisan panduan penghurufan. Okey, kalau soalan jawapan ni betul, kita tandakan right. Okey, yang kedua. Apa langkah yang kedua? Melakar. Okey, melakar apa? Melakar penjarakan. Melakar penjarakan guru. Okey, melakar penjarakan guru. Okey, betul ya? Bagus. Okey, yang ketiga. Mengukur. Dan menanda Okey, mengukur dan menanda garisan Mengukur dan menanda panduan. garisan panduan. Okey, betul. Okey, membaca penghurufan menggunakan OHP. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Kenapa salah? Okey, sebab kalau kita tengok pada soalan kai rentang ni adalah dia tulisan gaya bebas, satu strok maknanya satu strok ni tidak menggunakan pancaran OHP Kita melukis secara bebas di atas kai rentang Okey. So yang salah ni kita perlu tinggal Okey. Kemudian untuk jawapan yang seterusnya apa? Okey, siapa boleh bantu? Bagi jawapan. Okey, OHP kita dah tak perlu tanda apa-apa. Penghurufan. Okey, melukis penghurufan menggunakan Beru. Okey, bagus. Betul. Okey. Kita ada satu lagi jawapan. Okey, ada satu lagi jawapan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Asri Najwa. Melakar penghurufan pada kain rentang. Okey, Asri. Bagus melakar penghurufan pada kain rentang Okey, soalan C adalah soalan fokus kepada pemilihan jawapan yang betul sahaja Maknanya kalau keluar jawapan macam ni, kita tanda di ruang jawapan soalan jawapan yang betul sahaja dan yang salah jangan tanda apa-apa Okey, kalau awak tanda dalam ni pangkah, makna skor kita akan dapat kosong Okey. Automatically cikgu akan kosong Jadi jangan sentuh apa-apa. Jangan sentuh apa-apa. Pastikan kita faham soalan. Dia suruh tanda right saja, tanda betul. Okey, baiklah. Jadi selesai kita di soalan bahagian A untuk C. Jadi kita dah cuba uji minda pelajar-pelajar kita. Sekarang ni kita bagi peluanglah pelajar-pelajar kita rehat terlebih dahulu cikgu. Okey, boleh. Kita akan sambung selepas ini. Jadi pelajar-pelajar yang di rumah sedang menonton, jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi hari ini kita dalam sesi latih tubi untuk subjek seni reka tanda kertas 1 dan kita bersama dengan Cikgu Ashhadi. Silakan Cikgu. Ya, okey. Tadi kita dah tengok bahagian A. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada bahagian B Okey, bahagian B adalah skor di mana kita soalan ada 3 dan skor adalah setiap soalan ada 10 skor. Maknanya 3 soalan 30 skor Okey, kalau kita tengok kat sini bahagian B ni lebih kepada berbentuk kreativiti, reka letak, mewarna dan pengiraan Okey, dia mengandungi 3 soalan respon yang terbuka. Maknanya soalan itu dia bawa keluar bukan setakat di bengkel dibawa keluar ke persekitaran luar untuk pelajar-pelajar memahami ataupun mereka bentuk idea berdasarkan
tajuk yang diberi. Okey, kemudian kita tengok pada soalan membawa kepada 10 skor dan juga jumlah keseluruhan skor adalah 30. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, ini adalah tips menjawab bahagian B faham dan baca dan faham Okey, kemudian fikirkan idea yang sesuai dan gunakan kreativiti untuk melukis lakaran reka letak berdasarkan imej dan penghurufan yang diberikan. Okey, yang kedua tuliskan langkah kerja yang lengkap dan memasukkan cadangan atau idea berdasarkan soalan atas skor yang diberikan Okey, yang ketiga, tulis jawapan di dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, itu adalah tips untuk menjawab bahagian B. Okey, ini adalah soalan bahagian B yang mana ada menunjukkan gambar rajah dan penghurufan. Okey, rajah 9 menunjukkan imej dan penghurufan yang digunakan untuk menghasilkan papan tanda perspek. Okey, di bahagian B ni pelajar-pelajar perlu ada kreativiti sama ada kita nak melukis ataupun mereka bentuk berdasarkan reka letak sesuatu imej dan penghurufan. Kemudian perlulah diwarnakan untuk mendapatkan markah penuh skor 10 pelajar kena warna. Okey, kita kembali kepada soalan Okey, di sini kalau kita tengok dia ada imej, ada penghurufan dan ada juga simbol ataupun corak Okey. A. Lakar dan warnakan reka letak papan tanda perspek bagi sebuah homestay dengan menggabungkan imej dan penghurufan yang diberi. Okey. Soalan B, cadangkan 2 lokasi yang sesuai untuk memasang papan tanda itu. Dan yang ketiga, soalan C, nyatakan 2 sebab pemilihan lokasi itu Okey. Saya nak tanya kepada pelajar-pelajar saya. Okey. Kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, yang mana kita perlu lukis dahulu Okey. Melukis semua imej dan penghurufan. Okey. Imej dan penghurufan yang mana kita perlu lukis dulu, Jannah Homestay. Homestay. Okey, homestay adalah penghurufan dan gambar rajah rumah itu apa? Membuktikan apa? Menunjukkan apa? Sebuah imej rumah maknanya melambangkan homestay. Okey, kita tengok Okey, dekat sini ada tulisan homestay Ini adalah penghurufan Okey, yang kedua, rose Yang ketiga, gambar rajah bentuk rumah. Dan yang keempat, ini adalah simbol ataupun corak Okey, kita tengok kepada markah Okey, kalau di sini untuk soalan bahagian B, okey, calon-calon boleh melukis bentuk rumah ni sama ada bentuk dibesarkan saiz ataupun lebar, tinggi dan sebagainya. Boleh maknanya markah akan dikira berdasarkan imej yang diberikan. Okey, kemudian kita ada penghurufan homestay. Di sini adalah idea di mana pelajar-pelajar boleh menggunakan nama yang diberikan homestay, rose dan digabungkan dengan menggunakan corak yang ada yang diberikan pada gambar rajah. Okey, kita tengok dari segi markah dia Okey. Yang ni adalah gambar rajah yang telah disiapkan Okey, kalau kita tengok okey, saya nak tanya pelajar-pelajar saya, pernah tak kamu melukis soalan berbentuk gambar rajah dan ada penghurufan? Ada tak? Pernah. Okey. Senang tak susah soalan macam ni? Pernah. Boleh tak? Boleh skor. Oh, boleh skor Wah, okey. yakin. Bagus yakin Okey. Tapi kamu tak dapat markah penuh. Kenapa? Ada yang melibatkan markah tu kita tidak dapat penuh disebabkan perkara-perkara yang kita nilai pada gambar rajah ataupun imej yang diberikan. Okey, untuk yang pertama markah. Kalau kita tengok reka letak adalah markah yang paling dikira ataupun dinilai Okey, di sini kita tengok reka letak, imej dan penghurufan. Okey, diberi satu markah
Okey, melukis semua imej dan penghurufan diberi satu markah. Okey, contohnya kenapa tak ada markah? Salah satu imej tak dilukis. Kita tak ada perkataan homestay. Tak ada perkataan homestay. So bermakna markah akan diberi satu sahaja. Ingat tak ada perkataan ataupun imej yang diberikan dalam gambar rajah, maka jawapan akan diberi satu sahaja. Okey, kemudian dari segi warna. Warna di sini diberi 3 markah. Macam mana kita nak dapatkan warna yang markah penuh bagi warna untuk imej dan penghurufan ataupun gambar rajah lah. Okey, di sini markah yang diberikan mewarna dengan terang dan kemas. Okey, kalau gambar di sini warnanya cantik, jelas, terang dan kemas, maka kita akan dapat tiga markah markah penuh. Okey. Yang kedua, dari segi kreativiti. Okey, yang ni saya salah tulis maknanya kat sini 2 markah untuk kreativiti. Okey, kreativiti Okey, pelajar-pelajar saya mudah tak untuk kita dapat markah pada kreativiti? Mudah. Okey, mudah. Tapi idea kamu mesti Mudah. mesti ada pada gambar rajah ni Okey, ataupun imej yang kita lukis Okey, macam mana kita nak dapatkan markah kreativiti? Okey, mesti ada reka letak yang menarik dan seimbang. Okey, apa yang kata menarik ini adalah susunan penghurufan dan gambar rajah. Okey, kita tengok Ain, gambar homestay dengan gambar rumah ni seimbang tak? Seimbang. Okey, seimbang Maknanya ini apa ni kat bawah ni? Penghurufan. Okey, di bawah lagi, di bawah penghurufan apa dia? Bentuk dia macam. Okey, bentuk ataupun corak untuk menarik untuk menggambarkan homestay itu lagi menarik Okey, reka kalau tak ada kreativiti, contohnya markah kita, kenapa kita akan dapat satu? Okey, reka letak yang tidak seimbang. Contohnya homestay tadi kita letak berjauhan di bawah ni homestay kita letak di bawah ataupun di tepi ataupun kiri gambar yang kita lukis Okey, akan mendapat markah 1. Okey, kemudian reka letak yang tidak menarik. Apa yang tidak menarik tadi adalah kita hanya lukis gambar berdasarkan yang ada pada soalan tadi maknanya warna pun tak penuh. So kita tak dapat markah penuh Okey, kita tengok bahagian B Okey, bahagian B, soalan B Okey, 2 lokasi yang sesuai untuk pasal papan tanda. Okey, Fatul Rahman. Di mana untuk pasal papan tanda? Di mana Kak Fatul Rahman? Okey, di mana lokasi yang sesuai untuk pasal papan tanda? Okey. Bahagian hadapan. Okey, kawan-kawan lain tolong bantu. Okey, saya jawab. Tepi jalan. Bahagian hadapan. Okey, di mana? Bahagian hadapan. Okey, homestay. bahagian hadapan homestay. Okey, itu salah satu lokasi yang sesuai untuk kita pasang papan tanda. Okey, seterusnya Asri, di mana lagi kita boleh letak papan tanda sesuai untuk homestay? Asri? Dinding. Okey. Di dinding apa tu? Okey, di dinding berhadapan dengan Hadapan homestay. Okey, homestay. Maknanya kalau di sini skor dia 2 makna kat sini skor dia okey, skor ada 2 Okey, kalau kita bagi 3, contohnya 3 jawapan, maknanya skornya dikira sama juga 2. Dua juga. Walaupun jawapan tadi betul so skornya ada 2 Okey, di sini cikgu bagi contohlah supaya kita ada pilihan jawapan untuk dapatkan skor 2 Okey, kemudian 2 sebab pemilihan lokasi. Aiman, kamu rasa di mana lokasi yang patut ada papan tanda homestay ni? Dekat tempat strategik.
Okey, di tempat strategik. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Di mana? Okey, Mudah Ain, dekat dilihat. yang kedua. Dekat mana? Tempat yang mudah dilihat. Okey. Bagus Tempat yang mudah dilihat supaya orang kenal ada homestay di kawasan berdekatan. Okey, Ya. mudah dilihat Okey, kemudian tips menjawab soalan pengiraan. Okey, bahagian B ada soalan pengiraan. Okey, yang perlu pelajar tahu calon-calon tahu tentang soalan pengiraan Okey, kita kena baca dan faham soalan. Okey, yang ni penting. Okey, bila awak dapat soalan, penting awak baca dan faham. Walaupun kita boleh baca sekali, tetapi untuk fahamkan lagi kita kena baca 2 kali Okey. Kemudian gariskan maklumat penting terutamanya melibatkan angka. Contoh, pengiraan biasanya melibatkan kos bahan, kos upah, kos sampingan dan juga harga jualan. Ada juga kadang-kadang soalan itu dia tanya kita tentang keuntungan ataupun untung rugi Okey, kemudian kena pasti formula yang tepat. Okey, ganti atau masukkan nilai yang betul ke dalam formula. Dan yang terakhir, kena pasti tanda ataupun simbol matematik seperti simbol darab dalam unit Okey, kita tengok kepada contoh soalan bahagian B. Okey, rajah 11 menunjukkan papan tanda winner yang telah ditempah oleh pelanggan Anda telah menerima tambahan untuk menyiapkan 20 keping papan tanda winner bersaiz 30 cm darab 12 cm. Okey. Kalau kita tengok di sini jadual 1 menunjukkan butiran kos yang digunakan untuk menghasilkan papan tanda winner Okey, Aiman, cikgu nak tanya, bahan yang kita gunakan dalam jadual tersebut apa dia, Aiman? Ada berapa bahan? Bahan Perspex dan vinil. Okey, bagus. Maknanya kamu kenal bahan itu perspex dan vinil Okey, kuantiti dia ada 20 keping. Vinil pun sama ada 20 keping. Okey, kita tengok kepada pengiraan Okey, ini nyatakan 2 contoh. Okey, A ni dia nak 2 contoh kos sampingan. Okey, kalau soalan macam ni kita tanda saja kos sampingan. Maknanya apa yang perlu kita tengok dalam gambar dalam rajah 1 ataupun jadual 1 melibatkan kos sampingan Okey. Okey, Jana, cikgu nak tanya, apakah kos sampingan? Berikan cikgu 2 contoh. Bil air, Okey, lagi? bil elektrik, Okey Okey, di sini kita tengok ada bil air ataupun bil elektrik ataupun bil telefon Okey, lagi contoh lain kos sampingan. alat tulis. Okey, alat tulis ataupun apa? Pengangkutan Okey. Ini adalah contoh kos sampingan. Okey, cikgu nak tanya kos bahan. Formula kos bahan apa dia Okey, Fatul Rahman. Formula kos bahan. Boleh bagi tahu cikgu? Formula. Perspex tambah vinil. Okey. Bahan kita ada 2 sahaja, iaitu perspex dan vinil Okey. Di sini kita kena tulis jumlah. Betul makna jumlah mesti tulis RM 800 dan titik 00 tambah dengan RM 200 titik 00. Bermakna pelajar-pelajar kena tulis penuh. Kalau awak tulis 800 saja tanpa titik 00, markah awak akan hilang di sini. Okey, jumlah dia 1,000 Okey, kemudian kita tengok kepada kos pengeluaran. Okey, apakah formula untuk mengira kos pengeluaran? Ain, cuba bagi tahu cikgu. Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Okey, bagus. Okey, ini adalah contoh mana kita kena ada formula untuk kita kira sama ada kos bahan
tambah kos upah dan kos sampingan. Okey, daripada jumlah tadi 1,000 adalah kos bahan, kos upah RM50 dan kos sampingan RM30. Mana kita kena senaraikan kos yang berada dalam jadual satu tadi. Okey. Jumlah dia berapa, Ain? Jumlah dia RM1,080. Okey, betul. Ini adalah jumlah yang kita kira daripada kos pengeluaran. Okey, yang D, soalan D adalah berdasarkan cadangan, harga jualan dan sebabnya. Okey, kalau kita tengok soalan macam ni, biasanya cadangan. Cadangan harga jualan berdasarkan apa? Okey, Asri, berdasarkan apa? Sebab apa? Dekat sini cikgu dah bagi tahu sebab. Kenapa? Dia nak cadangan harga jualan. Sebab kena melebihi jumlah harga kos papan vinyl. Okey, betul. Untuk dapat keuntungan. Okey, bagus. Kita mesti menetapkan harga lebih daripada harga jualan untuk mendapatkan harga kos sebenar. Okey, yang kedua ni cikgu ada bagi contoh. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita jual barang tak ada untung, mana kita akan dapat apa? Rugi. Rugi, betul. Okey, kita perlu ada keuntungan untuk berniaga. Okey, itu adalah soalan bahagian B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian C. Okey, soalan berbahagian C ni adalah berbentuk penyelesaian masalah dan pengurusan perniagaan. Okey, dia mengandungi dua soalan. Dua soalan, setiap soalan mewakili ataupun membawa kepada 10 markah ataupun 10 skor. Okey, jumlah keseluruhan skor adalah 20. Ini adalah bahagian yang mana markah yang paling besar. Walaupun dua soalan, satu soalan mewakili 10 skor. Okey, pembahagian masa adalah 60 minit. Masa yang lama. Satu soalan perlu kita jawab dalam masa 30 minit. Baik, cikgu. Mari kita lihat contoh soalan sebab kita ada 2 minit je lagi, cikgu. Baik. Okey, ini adalah tips. Kita tengok contoh soalan. Okey, saya ada bawa ini adalah apa Okey, Ain. Yang ni kita buat apa ni? Ya, siapa boleh nampak? Ain. Blok apa? Tu blok cetakan skrin. Okey, bagus. Ini adalah blok cetakan skrin yang kamu dah buat dalam proses dalam bengkel. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan bahagian C. Okey, nyatakan dua ketidaksempurnaan pada blok cetakan itu. Okey, B tu nyatakan 4 punca yang menyebabkan ketidaksempurnaan blok cetakan itu, dan C terangkan 2 bahan yang digunakan untuk membuat blok cetakan itu. Okey. Ini jawapan dia. Kalau kita tengok kepada soalan tadi, 2 yang ketidaksempurnaan pada blok cetakan. Okey. Yang pertama, pun hurufan yang tidak jelas. Okey, yang kedua, imej grafik yang tidak timbul. Kemudian yang ketiga, penghurufan yang grafik yang tidak tajam ataupun tepat. Okey. Yang ni adalah skor 2. Walaupun ada 3 jawapan, skor hanya 2 sahaja. Cikgu bagi contoh lebih supaya kita ada idea lain untuk kita tulis pada jawapan tersebut. Okey, kita tengok bahagian B. 4 punca yang menyebabkan ketidaksempurnaan pada blok cetakan. Baik, cikgu. Jadi terima kasih cikgu di atas perkongsian cikgu bersama dengan kami dalam Road to Success pada hari ini untuk subjek seni reka tanda kertas 1. Jadi cikgu, sebelum kita mengakhiri, cikgu ada apa-apa pesanan tak buat pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek ini? Okey. Saya berharap calon-calon SPM tahun 2020 untuk seni reka tanda ulang kajilah. Kita masih ada masa dalam masa 2 minggu ini untuk kita ulang kaji supaya apa yang cikgu kongsikan tadi, tips untuk menjawab kertas soalan seni reka tanda itu, kamu dapat ambil pengajaran daripada soalan tersebut dan dapat menjawab dengan sempurna pada hari peperiksaan nanti. Okey, cikgu ucapkan selamat berjaya. Moga kamu dapat menjawab dengan
tepat nanti. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Ashhadi dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar daripada SMK Bandar Baru Sentul. Terima kasih Ain, Aiman, Fatur Rahman, Asri, Khairul Amirin dan juga Nurjana. Baik, good luck for your SPM, alright? Do your best. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Hasna Ismail, ibu kepada Nurul Ain Syafiqah. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM 2020 dan jangan mengalah dengan setiap dugaan yang datang. Oleh itu saya mendoakan semua calon yang menduduki SPM berjaya dunia dan akhirat. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Ali Farhan ingin mengucapkan semoga semua calon SPM tahun 2020 ini terus cemerlang di kala pandemik yang sedang melanda di negara kita ini. Harapan kami kepada semua anak-anak yang menduduki SPM 2020 ni, kami ucapkan selamat maju jaya dan semoga mereka berjaya di masa akan datang. Di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih.